Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kita masuk kepada tajuk hari ini, cikgu nak terangkan sedikit tentang kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap tumbuhan. Ini awak boleh rujuk buku teks, muka surat 59. Kalau tumbuhan yang sihat, dia punya kita boleh tengok pada batang dia yang kuat, daun dia bahagian atas kecil warna hijau muda, bahagian bawah besar warna hijau tua, penghasilan bunga dan buah yang normal. Pertumbuhan akar dia juga normal. Ini untuk yang pokok yang sihat. Kalau tengok pokok yang kurang nitrogen, daun dia lebih kecil, daun lebih kecil dan mudah gugur, daun bawah dia warna kuning, tumbuhan terbantut, batang dia lemah, daun bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur, daun bahagian bawah berwarna hijau pucat, atau kuning. Bila hijau pucat kuning ni maksudnya dia kurang klorofil. Penghasilan bunga dan buah terbantut. Pertumbuhan akar dia normal, tapi bahagian atas dia tu boleh tengok dari segi batang, daun bawah dengan daun atas. Dan juga dia punya buah dan juga bunga. Yang ini untuk tumbuhan yang kekurangan fosforus. Fosforus tumbuhan dia sama, terbantut. Lambat membesar, lambat matang. Batang dia lemah. Kalau yang tadi akar dia lengkap. Kalau yang ini daun bahagian bawah lebih kecil dan berwarna ungu. Daun di bahagian atas, berwarna hijau kebiruan, bergulung tepi, berwarna perang. Yang ini langsung kalau kurang fosforus dia langsung tak ada bunga dan juga buah. Akar dia pun merosot. Untuk yang akhir sekali kurang kalium. Kalau kurang kalium dia terbantut, mati sebelum matang. Maksudnya tak sempat membesar lah. Batang dia lemah, daun dia bahagian atas yang ada bintik-bintik tu, kalau awak balik awak cuba tengok pokok yang orang tanam, kalau ada bintik-bintik tu dia kurang kalium. Kalau dia warna biru-biru ungu tu dia kurang fosforus. Kalau dia kuning-kuning tu dia kurang nitrogen. Batang dia lemah, daun atas dia bertumpuk-tumpuk perang. Ujung dia bergulung. Lepas tu dan klorosis. Tisu dia nampak daun dengan tisu mati di tepi daun. Penghasilan bunga berkurang. Dan ini ada bunga juga. Yang tak ada bunga langsung yang kurang fosforus. So untuk video hari ni, cikgu akan sambung tajuk seterusnya, kita nitrogen. Kita nitrogen ni awak boleh rujuk buku teks dekat muka surat 62. Tengok dulu apa dia kita nitrogen ni. Kita nitrogen ni dia kata kita semula jadi. Semula jadi yang menyitakan unsur nitrogen antara tumbuhan dan haiwan, seterusnya ke dalam atmosfera, tanah dan juga air. Nitrogen dalam udara kita ada 78%. Terdiri daripada gas nitrogen. Tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Dalam dunia awak duduk ni, nitrogen ada 78%. Kita tengok apa dia kita nitrogen. Kita semula jadi. Kat sini, ini adalah gas nitrogen dalam udara. Dia terjadi untuk dapatkan nitrogen ni daripada beberapa daripada kilat, daripada nitrogen pokok kacang ni, daripada penguraian tumbuhan, dan juga daripada bakteria penitratan.
So, nak lebih detail, kita tengok lagi seterusnya. Okay, kita nitrogen. Tumbuhan dikata hanya menyerap nitrogen dalam bentuk ion. Okay, menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat melalui tanah, okay, melalui akar dia. Okay, dia hanya boleh serap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Okay, ada dua proses dalam kita nitrogen. Kita ada penambahan ion nitrat dan juga ke dalam tanah, okay, dan juga penyikiran ion nitrat dalam tanah. Okay. Tambah, penambahan dan juga penyikiran ion. Okey, tengok. Kalau penambah ion dia ada ni tindakan kilat dan juga letusan gunung berapi. Okey. Proses pengikatan nitrogen, lepas tu proses penitratan. Kalau itu tambah, penambahan ion. Kalau penyikiran ion dia ada proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendinitratan dengan proses larut resak nitrat. Okey, nanti kita tengok satu-satu apa dia punya ni. Okey, ini adalah proses penambah ion. Kita ada tindakan kilat, okey, lightning tu dan juga letusan gunung berapi. Yang ini dia mengikat nitrogen. So ini kita panggil proses penitritan. Okey, apa jadi sebenarnya masa tindakan kilat dan letusan gunung berapi tu? Okey, semasa kilat dia kata letusan gunung berapi, okey, kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi, dia akan mengoksidakan nitrogen dalam udara, okey, untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Okey, dia akan oksidakan nitrogen untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Okey, bila hujan turun, okey, gas nitrogen dioksida tu dia akan dalam udara akan larut dalam hujan. Larut dalam hujan lalu membentuk asid nitrik. Lepas tu turun ke bumi. Asid nitrik tu diresak dalam tanah, lepas tu dia bertindak balik dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Okey, hasilnya bila diserap dalam tanah tu, kuantiti ion nitrat dalam tanah bertambah. Okey, telur dia ada nitrogen dioksida. Okey, larut dalam air hujan, membentuk asid nitrit. Lepas tu meresap dalam tanah jadi ion nitrat. Okey, sebab tumbuhan hanya boleh serap ion nitrat. Okey, yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Okey, bakteria mengikat nitrogen. Yang tadi fungsi bakteria mengikat nitrogen dalam tanah. Okey, air dan juga atau yang hidup simbiosis. Simbiosis ni saling memerlukan. Okey, saling berhubungan, saling memerlukan dengan nodul akar pokok ke kacang. Okey, dia menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Okey, ini adalah gambar pokok ke kacang. Pokok ke kacang. So, hasil tindakan pengikatan nitrogen ni oleh bakteria pengikat nitrogen, okey, dia menambahkan ion nitrat dalam tanah. Okey, seterusnya kita tengok proses penitratan. Sebab dia berkait dengan nitrogen, sebab tu tengok penitratan. Okey, apa dia proses penitratan ni? Apabila haiwan dan tumbuhan mati, ada bakteria yang menguraikan protein haiwan, okey, kepada protein tumbuhan, okey, kepada sebatik amonium melalui proses penguraian. Kemudian bakteria penitratan dia akan tukarkan sebatian amonium kepada ion nitrat. Seterusnya kepada ion nitrat, tengok nitrik dulu. Nitrik, okey, kepada nitrat. Okey, hasil tindakan bakteria penitritan ni, okey, sebatian amonium akan menambahkan ion nitrat dalam tanah. Sekarang ni kita punya aim cuma nak tambahkan ion nitrat dalam tanah supaya tumbuhan boleh serap. Okey, seterusnya yang tadi penambahan, ini adalah penyikiran ion nitrat daripada tanah. Pun sama, dia akan menghasilkan nitrogen kepada tumbuhan.
Yang ini dia proses menyerap ion nitrat daripada tanah. Proses dia pendinitratan. Proses melarut resat nitrat. Okey, cuba tengok. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Tumbuhan dia serap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogen. Tumbuhan dia serap ion nitrat. Tadi kan yang terjadi ion tadi proses petir, gunung berapi tadi. So ion ni diguna untuk membentuk protein tumbuhan. Apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. So maksudnya betul lah, tumbuhan tu dia makan haiwan dia makan tumbuhan, lepas tu haiwan makan tumbuhan. Haiwan betul lah, haiwan makan tumbuhan. Lepas tu bila tumbuhan tu ada protein tumbuhan, dia akan pindahkan pula kepada haiwan. Seterusnya kita ada proses pendinitratan. Proses pendinitratan ni, bakteria pendinitratan dalam tanah dia tukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen. Kemudian keluar daripada tanah, kembali ke udara semula. Maksudnya bakteria tu duduk dalam tanah, tukar pada gas nitrat, dalam tanah, tukar pada gas. Kemudian keluar dari tanah dan balik semula ke udara. Udara tu sudah baliklah. Proses ini dikenali sebagai pendinitratan. Ini siapa yang buat adalah bakteria pendinitratan. Seterusnya proses melarut resat nitrat. Melarut resat nitrat ni proses semula jadi. Proses ini air nitrat dalam tanah larut dalam air. Kemudian mengalir ke sungai, lepas tu air bawah tanah. Proses ini menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Kepentingan kita nitrogen ni. Kita nitrogen ni boleh mengekalkan kandungan gas nitrogen. Tadi yang gas nitrogen perlu 78%. Dalam udara nitrogen 78%. So dia perlu untuk mengekalkan gas nitrogen dalam udara. Lagi satu, ion nitrat dalam gas nitrogen tadi akan mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Samping itu dia membantu pembekalan protein tumbuhan dan juga protein haiwan yang kita makan. Ini penting untuk kita makan. Protein tumbuhan, protein haiwan. Lagi satu, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, bagaimana nak mengekalkan kandungan nitrogen dalam udara? Kita nitrogen ni membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan mengambil nitrogen daripada udara. Dia ambil nitrogen daripada udara, tukar pada ion nitrat. Ion nitrat tadi yang diserap oleh tumbuhan, so dia akan urai balik ion nitrat. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dikekalkan kepada 78%. So, kalau tak capai 78 ni, udara awak tercemar lah. Dan keadaan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Sangat penting. So, daripada apa? Daripada kilat tadi, daripada haiwan yang mati, daripada aliran air bawah tanah. Seterusnya, bagaimana nak mengekalkan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Nitrogen ni dia kata makronutrien. Penting untuk tumbuhan yang diperlukan oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat. Lepas tu dia akan serap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah ni, ini akan mengurangkan kesuburan tanah. Tengok lagi. Bagaimana nak mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Masalah tanah yang kurang subur, kita boleh atasi dengan melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambahkan kandungan ion nitrat. Hasilnya tumbuhan tu akan jadi lebih sihat. Produktiviti hasil tanaman ditingkatkan dan pendapatan petani bertambah.
So awak gilirkan. Mesti awak ada 4 petak macam ni. Untuk yang kali pertama tanam kat sini. Tak baja kan? Okey. Lepas tu rehatkan dia, tanam petak ni pula. Next musim tanam kat sini pula. Musim berikutnya guna tanah ni. Buat penggiliran. Okey, seterusnya kita bagaimana nak membantu membekalkan protein kepada tumbuhan dan juga protein haiwan. Okey. Nitrogen ni penting untuk pembentukan protein. Okey, protein kita guna untuk bina sel baru. Sel baru untuk baki sel rosak. So bekalan protein yang berterusan menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan bagi semua jenis kehidupan. Okey, seterusnya bagaimana nak membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Okey, tumbuhan menggunakan nitrogen dalam air nitrat tadi untuk serap, untuk membentuk protein tumbuhan. So, haiwan pula makan, betul tak? Lepas tu dia akan jadi protein haiwan. Okey, yang ini melalui proses pemakanan dia. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana nak mengurangkan pencemaran alam sekitar. Perebutan dan penguraian protein sisa tumbuhan akan membentuk sebatian amonium dan seterusnya air nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Okey, yang terakhir, bagaimana nak mengurangkan pencemaran alam sekitar? Okey, proses dalam kita nitrogen membantu penitratan, mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Kompos ni baja. Baja untuk letakkan pada pokok tumbuhan. Okey, kita jumpa pada next video. Okey, awak boleh dengar balik, awak boleh rujuk buku teks untuk kita nitrogen ni. Okey, sampai jumpa dekat next video. Okey, bye-bye.